bounds. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, bertemu lagi dalam teknik menjawab bahasa Melayu STPM semester 2 siri yang kedua. Okey, baiklah, ini merupakan sambungan daripada siri pertama yang telah cikgu terangkan, iaitu tentang apa ya cikgu terangkan? Cikgu terangkan tentang analisis bagi soalan peperiksaan bermula tahun 2015 hingga tahun 2020. Kemudian cikgu juga terangkan beberapa perkara yang biasa dilakukan oleh pelajar, perkara salah yang menyebabkan sukar untuk dapat jawapan yang tepat atau markah penuh, dan juga berkaitan dengan cara untuk mengatasinya. Okay, baiklah, kali ini cikgu akan terangkan tentang definisi konsep bagi morfologi dan juga morfem. Okey, ini merupakan soalan yang kerap kali keluar, jadi cikgu fokuskan di sini. Okey, baiklah, jom kita lihat apa itu morfologi dan juga morfem. Okey, untuk sebelum kita pergi kepada apa itu morfologi dan morfem, baiklah, cikgu rasa pelajar perlu tahu, ingat semula, buat revision semula tentang hierarki bahasa, kerana soalan ini selalu keluar. Okey, dalam hierarki bahasa terdapat beberapa tingkat. Yang pertama itu fonem. Ini kita belajar semasa semester 1, iaitu fonologi dan seterusnya di semester 2 yang kita akan hadapi dalam peperiksaan kelak, iaitu tentang morfem. Apa itu morfem? Kemudian apa itu kata? Ini merupakan morfologi, bidang morfologi. Kemudian frasa, klausa dan juga ayat, ini merupakan bidang sintaksis yang juga merupakan dalam semester 2, dan ini ialah aspek kajian tentang bahasa yang pelajar kena kuasai untuk menjawab soalan peperiksaan semester 2. Dan insya-Allah pada semester depan, iaitu semester 3, pelajar akan mempelajari atau mengkaji tentang wacana, itu dalam semester 3. Baiklah, pelajar kena ingat itu tentang morfem, kata, frasa, klausa dan juga ayat. Ini ialah tingkat yang dalam aspek kajian tentang bahasa yang wajib difahami dan dikuasai oleh pelajar. Baiklah, kita lihat pada contoh soalan. Ini ialah soalan yang cikgu sediakan ini untuk pelajar perhatikan macam mana cara untuk menjawab soalan seperti ini. Okey, kita lihat pada soalan, pernyataan manakah yang tidak bertepatan dengan konsep Y. Jadi tadi cikgu dah terangkan, tunjukkan tingkat hierarki tentang bahasa. Jadi pelajar mesti ingat ayat, klausa, frasa. Sebelum frasa ialah kata, dan sebelum Y itu ialah morfem. Okey, jadi Y ialah kata. Okey, apa itu kata? Kata ialah unit tata bahasa yang terkecil dan bebas serta mempunyai makna. Selain itu, kata juga mempunyai fungsi tata bahasa dan unit tata bahasa yang boleh berdiri sendiri dan boleh menjadi ayat minimum. Jadi untuk menjawab soalan ini, pelajar mesti kuasai apa itu kata. Jadi kita perhatikan kepada pilihan jawapan pertama. Okey, dan apa yang kita kena cari ialah bukan kata. Jadi kita kena tahu kata tu apa. Kemudian kita boleh tolak jawapan kata dan kita pilih jawapan yang bukan kata. Contoh, kita lihat pada pilihan jawapan A, terbagi pada 4 golongan. 4 golongan ni betul lah 4 golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Okey, B, ada yang bebas, ada yang terikat. Kata tak ada bebas terikat kan, tetapi kata mesti bebas, dia tak ada yang terikat. Yang terikat ni hanyalah morfem. Seterusnya mempunyai fungsi tertentu dalam ayat. Ada pilihan jawapan situ kan. Definisi bagi kata iaitu mempunyai fungsi tata bahasa, dan yang terakhir boleh terdiri daripada beberapa morfem. Benar morfem ni contohnya dalam ayat majmuk, contohnya apa? Kapal terbang. Kapal ialah morfem, kemudian terbang juga morfem. Dia jadi kata, itu kata majmuk. Okey, jadi pilihan jawapannya ialah B. Okey, kalau ada tahu, cikgu percaya maka anda mestilah mantap. Okey, seterusnya kita semak tahap pemahaman pelajar tentang definisi bidang morfologi dan juga konsep-konsep penting morfologi, antaranya ialah morfem,
dan alomorf maupun fonem dan juga kata. Cikgu fokuskan kepada morfem kerana jika pelajar lihat video cikgu berkenaan dengan teknik menjawab CD1, cikgu ada tunjukkan tentang soalan, analisis soalan yang kerap kali keluar, itu antaranya ialah morfem Jadi tapi ada tahun lepas atau 2 tahun lepas, cikgu tak ingat ni, ada soalan alomorf keluar. Jadi pelajar juga kena caknai dengan alomorf maupun fonem dan juga kata. Jadi sekarang kita tengok, cikgu sediakan soalan tentang morfem supaya pelajar boleh perhatikan tentang morfologi, kerana kita nak belajar tentang morfologi dan juga fonem. Kita perhatikan semula, iaitu definisi bidang morfologi, dan soalan berikut ni ialah tentang morfem. Kita tengok soalan tentang morfologi terlebih dahulu. Sebelum kita lihat pada morfologi, pelajar seperti biasa cikgu ingatkan supaya menguasai itu konsep morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi ni ialah kajian tata bahasa yang mengkhususkan kepada kajian tentang kata. Ingat morfologi ialah kata, termasuklah bentuk, binaan, golongan dan kaedah atau cara pembentakan kata. Jadi di sini kita boleh perhatikan pilihan jawapan 1 hingga 4. Okey, yang 1 mengkaji pembentukan kata, betul lah berkaitan kata. Yang kedua, mengkaji bunyi dan makna. Bunyi ni dalam fonologi, makna dalam wacana di semester 3 nanti. Bunyi itu kita dah belajar semasa semester 1, ini bukan jawapan. Okay, jadi kita tengok pada pilihan jawapan ketiga, bidang yang mengkaji fonem, morfem dan kata. Morfem dan kata itu betul, tapi fonem itu salah. Jadi ini bukan jawapan. Kemudian yang terakhir, mengkaji bentuk, struktur dan golongan kata, ini betul. Jadi pilihan jawapan yang tepat ialah 3, 1 dan juga 4. Okey, jawapannya ialah B. Okey, seterusnya kita perhatikan juga konsep penting dalam morfologi. Dan untuk itu pelajar juga mesti menguasai apa itu morfologi. Morfologi ialah satu cabang kajian tata bahasa yang mengkhususkan kepada kajian tentang kata. Macam cikgu kata tadi, kajian tentang kata. Dan antara perkara yang berdasarkan analisis soalan, morfem ini merupakan soalan yang kerap kali keluar. Jadi pelajar kenalah kuasai ini. Okey, jadi apa itu morfem? Morfem ialah unit tata bahasa yang terkecil yang mempunyai makna. Kemudian kita perhatikan morfem ni ada 2, iaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri sendiri dan boleh menjadi ayat minima. Contoh perkataan jangan keluar, iaitu ayat minima dan juga ia merupakan morfem bebas. Okay, morfem terikat apa pula? Morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri sendiri. Contohnya imbuhan dan juga kata akal. Okay, morfem terikat ni ada 3, iaitu yang pertama morfem terikat satuan, yang kedua morfem terikat terbagi, dan yang ketiga morfem terikat kompleks. Okay, untuk slide seterusnya, cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang morfem terikat. Ini cikgu terangkan sedikit tentang morfem terikat, iaitu antara tips untuk mengetahui apa itu morfem terikat terbagi ialah perhatikan betul-betul imbuhan yang digunakan, iaitu imbuhan kean, pean dan juga peran. Tetapi dengan syarat kean itu tidak boleh dipisahkan. Contohnya perkataan kedudukan, kita tak boleh pisahkan gunakan imbuhan ke saja. Contoh keduduk tak boleh, ataupun dudukan tak boleh, kecuali dudukkan. Okey, itu ialah kata kerja kan. Jadi tak pastikan jika kita pisahkan dia tak ada maksud. Itu baru terbagi. Untuk satuan pula sebenarnya sebarang imbuhan awalan atau akhiran ataupun sisipan merupakan merupakan morfem terikat satuan. Manakala kompleks pula ialah morfem imbuhan yang yang mempunyai 2 imbuhan ataupun lebih. Itu ialah morfem terikat kompleks. Dan cikgu nak pastikan pelajar jangan keliru antara suku kata dan juga morfem ataupun frasa dan sebagainya. Pelajar kena ingat suku kata ni contohnya saya, sa dengan ya ialah suku kata. Morfem pula dia membentuk kata, iaitu imbuhan dan juga morfem bebas. Jadi itu contoh morfem bebas ialah contohnya cakap. Cakap ialah morfem bebas, bercakap, itu ialah morfem terikat, manakala cakap ialah morfem bebasnya. Okey, kemudian kata ni membentuk frasa. Morfem membentuk kata, kata membentuk frasa. Dan semua kata ialah morfem, tapi bukan semua morfem ialah kata. Apa maksudnya? Iaitu
Morfem ni bukan semua kata ialah morfem. Contohnya cikgu cakap buku. Buku ialah morfem, tapi bukan semua morfem ialah kata. Contoh morfem terikat bukan kata. Contoh cikgu letak kata akal, tani, itu bukan kata. Dia hanya kata akal, tapi kita tak boleh panggil dia sebagai kata, ya. Kemudian morfem ataupun imbuhan. Contohnya imbuhan mekan, dia bukan kata. Kemudian terikat, morfem terikat terbagi tidak boleh dipisahkan seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi, ya. Baiklah, kita lihat pada soalan morfem bebas. Okey, yang manakah yang menepati konsep morfem bebas? Ini mudah je kan, jika belajar konsep ini. Apa itu morfem bebas? Morfem bebas ialah boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna dan boleh menjadi elemental. Jadi ingat, kalau sini bila jawapan limit terkecil dalam bahasa itu bukan, terdiri daripada imbuhan bukan, boleh berdiri sendiri ya, dan juga mempunyai makna ya. Jadi jawapan yang tepat ialah 3 dan 4. Okey, jika anda tahu maka anda padu, dah tentu mantap, ya. Seterusnya kita lihat pada konsep penting dalam morfologi. Kita lihat pada morfem terikat, yang cikgu dah nyatakan tadi, cikgu nak kongsikan. Okey, iaitu morfem terikat satuan iaitu imbuhan awalan, akhiran ataupun sisipan. Contoh sisipan ialah gemilang, em. Akhiran contohnya makanan, imbuhan an. Awal contohnya bermain. Okey, kemudian terikat terbahagi ni macam cikgu kata tadi, tak boleh dipisahkan, kedudukan contoh tadi kan. Kemudian morfem terikat kompleks ialah gabungan dua atau lebih morfem terikat. Contohnya diperkan, contoh diperdengarkan, ya. Okey, baiklah, kita lihat pada contoh soalan. Okey, manakah pasangan kedua-dua mempunyai 3 morfem terikat? Kenapa soalan ini keluar? Sebab dia nak tahu, pelajar tahu tak bezakan antara morfem terikat terbahagi, satuan ataupun kompleks, ya. Jadi kita lihat perkataan keterbukaan ada berapa morfem terikat. Yang pertama iaitu imbuhan ter, kemudian yang kedua imbuhan imbuhan an, kemudian imbuhan kean. Ada 3. Kemudian mempertemukan ada imbuhan kan, imbuhan pekan dan imbuhan mekan. Seterusnya soalan perkataan kemampuan hanya ada satu imbuhan, iaitu kean. Ini morfem terikat terbahagi, macam cikgu cakap tadi. Seterusnya kita perhatikan terjemah imbuhan mekan dan juga imbuhan kan. Kemudian seterusnya kegemilangan ada imbuhan en dan juga imbuhan kean. Kemudian mengebumikan ada imbuhan ke bumi, imbuhan ke kan dan juga imbuhan mekan. Seterusnya kecemerlangan ada imbuhan em, kemudian imbuhan kean, ya. Kemudian menggelembung imbuhan em, imbuhan meng dan imbuhan mengkan. Jadi jika kita perhatikan, hanya pilihan jawapan A yang mempunyai 3 morfem terikat bagi kedua-dua perkataan. Okey, baiklah. Cikgu percaya jika anda tahu maka anda akan padu dan mantap. Okey, seterusnya kita perhatikan pada soalan yang berikut ni, itu berkaitan dengan morfem terikat. Cikgu telah terangkan tadi apa itu morfem terikat. Itu tidak boleh berdiri sendiri, terdiri daripada kata akal dan juga imbuhan. Okey, contoh di sini kita perhatikan ayat pertama, pekan kecil itu bebas jenayah. Dekat sini ada tak imbuhan atau kata akal? Tak ada kan. Okey, yang kedua, borang ini untuk guru-guru baru, ada tak? Pun tiada. Dan 3, ada di situ imbuhan per dan imbuhan beroperasi, kemudian persalina, imbuhan per dan imbuhan ditutup di situ. Jadi pilihan jawapan yang tepat ialah D, 3 dan 4. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini berkaitan dengan bidang morfologi dan juga morfem. Cikgu harap kita akan jumpa lagi dalam siri yang berikutnya, itu berkaitan dengan teknik menjawab bahagian siri yang ketiga, iaitu cikgu akan fokuskan kepada bentuk kata insya-Allah dan juga golongan kata dan seterusnya sehinggalah proses penerbitan ayat insya-Allah. Jumpa lagi pada siri yang akan datang dan rajin-rajinlah buat latihan. Cikgu doakan anda semua mendapat A dalam peperiksaan STPM kelak insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih daripada Cikgu Aida. Assalamualaikum dan semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.